menjadi seorang dealer. Dah setahun lebih lah, setahun 2 bulan. Pada tahun lepas bulan 8 saya menjadi konsultan di Quantum Metal, dan sekarang dah bulan 10 dah, alhamdulillah lah, dah setahun 10 bulan, setahun 2 bulan dekat sini, alhamdulillah. Okey. Saya daripada Rawang, siapa yang ada kat area Selangor tu kadang-kadang saya akan buat jadi speaker dekat TGC. Siapa yang berkelapangan boleh turun dekat office di Konisian Putrajaya. Okey. Terima kasih banyak Puan Syidah. Okey, so boleh mula ke? Boleh, kita mulakan. Saya pun dah buat recorded version. Okey, sebelum tu Puan Syidah, suka ingin sampaikan pada semua partisipan, alhamdulillah kita dah ada 52 orang menghampiri ke 60 peserta. Kita benarkan, Puan Syidah benarkan untuk soalan diajukan ketika sharing? Boleh juga, tapi kita akan kalau boleh nak hujung lah, maknanya kumpul dulu soalan. Mana tahu kalau ada konsultan nak tanya terus dalam ruangan chat tu pun dah boleh terus tanya. Lepas tu kalau ada konsultan yang mungkin free, dia nak jawabkan terus melalui ruangan chat pun boleh. Kita ada sahabat-sahabat, kita ada orang power macam Kak Z pun ada dalam ni, insyaAllah. InsyaAllah. Kita punya artis TGC, Puan Amira di Kelantan pun, alhamdulillah. Terima kasih Puan Amira. Okey, terima kasih semua. Anda semua boleh ajukan soalan. Kaedah yang pertama adalah di ruangan chat. InsyaAllah siapa yang berkesempatan, selalunya kami akan ada konsultan-konsultan di bawah TGC akan turut serta bersama dengan kita. So mungkin sekiranya puan speaker tak sempat membaca di ruangan chat, mungkin ada sahabat-sahabat termasuk saya sinilah akan cuba menjawab soalan anda nanti di ruangan chat. Okey, untuk anda onkan mic, sebenarnya puan speaker kita akan ambil 10 minit akhir insyaAllah untuk kita buka Q&A sekiranya untuk anda ajukan untuk onkan mic tu. So Puan Syidah silakan insyaAllah. Okey, boleh insyaAllah. Saya share dulu. So far semua nampak tak saya punya slide? Okey, saya clear. Alhamdulillah. Suara saya clear tak? Suara clear. Yang share screen ni pun clear. Okey, alhamdulillah. So clear. saya akan mula dulu dengan Silakan. kita punya, insyaAllah terus dengan kita punya slide hari ini. So ni slide yang selalu saya pakai lah, slide yang selamat untuk saya. Okey, solusi pemulihan ekonomi yang dikeluarkan oleh Fintech Group. Tu group yang tertinggi lah kalau boleh dalam group kita. Okey, alright, so kita start kan Quantum Metal. So, siapakah Quantum Metal? Mungkin ramai yang kenal tak kenal mengenai Quantum Metal, kan? So, dia punya background check dia. Pada 30 Julai 2012, Quantum Metal sebenarnya telah ditubuhkan pada tarikh ini. Okay? Dengan modal berbayar iaitu sebanyak 10 juta. Okay, 10 juta Malaysia pada 2012. So, ramai yang tanya, Syidah, kenapa daripada 2012 tak pernah pun orang dengar mengenai Quantum Metal ni? Kenapa sekarang baru viral mengenai Quantum Metal? Betul tak? Kan mesti orang bertanya-tanya kan? Kenapa dia mula sekarang baru viral? Sebab dari 30 Julai 2012 sehingga 17 Disember 2019, Quantum Metal telah menjalankan bisnes secara business to business. Maksudnya mereka tidak open kepada orang awam, mereka hanya jual emas kepada bank, kepada kat sinilah ada kepada bank, agensi kerajaan, institusi keuangan, peniaga dan juga pengedar individu. Maknanya orang yang jual emas, kedai emas pun ambil emas daripada Quantum Metal sepanjang 7 tahun mereka beroperasi daripada 2012 hingga 2019. Right? So lepas tu barulah Quantum Metal mengeluarkan 3 jenis produk yang open kepada orang awam. Okay? So Quantum Metal dia merupakan pengedar emas terbesar di Malaysia. Salah satu pengedar emas terbesar di Malaysia. Dan kita punya emas bukan emas 916 tapi 99.99 iaitu emas tulen. Kena faham kat situ, ini emas yang kita jual sebab emas tulen. Dan emas tulen yang Quantum Metal jual, kita jual adalah emas yang ada sertifikat LBMA iaitu London Bullion Market Association, di mana emas 999 yang ada LBMA diiktiraf seluruh dunia. Alright. Dan kita juga bukan sahaja membekalkan emas tapi juga membekalkan sistem perdagangan emas dekat bank. Contoh bank yang menggunakan sistem kita adalah bank muamalat. So siapa yang ada buka akaun bank muamalat gold, apa dipanggil muamalat gold eye,
mereka menggunakan sistem kita. Lebih kurang macam kita menggunakan sistem. Kenapa memang guna sistem quantum metal? Sebab sistem quantum metal ni memang kata security dia tinggi, dipercayai, insyaAllah. Okay, so kita ada dua pematuhan syariah iaitu tawafuk konsultasi dan rakabah LSC. Okay, so ni kita punya SSM kita lah yang saya tunjuk tadi 30 bulan 7, 2012. Okay. And then kita punya main HQ kita adalah di Pulau Pinang. Siapa nak pergi Pulau Pinang bolehlah singgah-singgah kat sini kat Jalan Residency, Georgetown, Penang. And then kita juga ada cawangan dekat QM. Kita ada cawangan QM kita ada dekat KL, JB, Kelantan, Kuching Sarawak, Sibu Sarawak dan juga KK Sabah. Macam Tuan Fairuz cakap tadi, 18 November mereka akan berada di Sabah untuk mengadakan sesi sharing di situ. Okay. Alright, so ni kita punya founder kita iaitu Datuk Lim Kong Soon. So Datuk Lim Kong Soon ni mempunyai pengalaman selama 20 tahun 20 tahun pengalaman dengan emas. So daripada ilmu yang dia ada, so dia mengeluarkan produk dia sendiri, ambil sendiri punya produk. Okay. Itu menjadi founder kepada Quantum Metal. Okay. So kita punya Tan Sri, ni adalah yang bahagia Tan Sri Datuk Sri Mazlan bin Azim. Dia merupakan pengerusi buku eksekutif untuk QM dan dia juga sebagai ahli Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan juga sebagai pengerusi PBLT. Okay, sebelum ni dia berkhidmat dengan PDRM selama 35 tahun Okay, so daripada pencen dia jadilah ahli Suruhanjaya Komunikasi. So dekat sini dekat SKMM currently dia kerja dia punya jawatan lebih kepada mencari scammer. So kalau dia mencari scammer, of course dia tengok due diligence dengan company Quantum Metal dan insyaAllah dengan Quantum Metal bukannya scammer seperti yang diwawakan. Okay. So ni pula Tuan Haji Kamari Zaman bin Johari merupakan ahli lembaga pengarah Quantum Metal. Dia telah dilantik, jawatan terakhir dia adalah sebagai pengarah Jabatan Keuangan dan Perusahaan Pembangunan BNM. Dia juga dekat sini dekat BNM juga dia akan tengok transaksi scammer, duit yang keluar masuk yang melibatkan duit yang besar, jumlah yang besar ataupun transaksi scammer. So dia dah buat due diligence dengan Quantum Metal terlebih dahulu sebelum dia join Quantum Metal. Okay. Alright, so ini adalah Quantum Metal punya surat pelepasan daripada AMLA. So pas AMLA bagi surat ni, kita dah boleh keluarkan produk iaitu bermula 17 Disember. Maknanya AMLA keluarkan surat ni bagi approval letter untuk melancarkan produk Quantum Metal dekat public. Okay, bermula pada 17 Disember. Okay, yang 7 tahun saya cakap tu lah. Okay. So AMLA ni kita tahu dia Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. So kita kita punya auditor kita salah seorangnya adalah AMLA ni. Okay. Mereka akan audit indirectly, dia akan hantar audit kita report Quantum Metal kepada Bank Negara Malaysia. Okay. So kita punya pematuhan syariah, kita ada dua saya cakap tadi, ada tawafuk konsultasi dengan rakabah LSC. So kita punya adalah juga peserta untuk dagangan komoditi untuk Bursa Malaysia Islamic Services. Okay, kenapa ada dua ni dekat lafaz syariah daripada tawafuk dengan rakabah? Sebab untuk tawafuk konsultasi, kita fokus kepada domestically ataupun dalam Malaysia. Okay, untuk rakabah LSC dia adalah antarabangsa. Kenapa antarabangsa? Sebab Quantum Metal bukan sahaja di Malaysia tapi telah ada banyak tempat di satu. Kita fokus kita untuk memasuki 60 buah negara lagi. As for now kita ada 13 buah negara Asian. Okay, nanti saya akan cerita lagi details. Okay, ni kita punya board of syariah lah. Kita punya pengurusi jawatan kuasa syariah dalam Quantum Metal. So dalam Quantum Metal sendiri, Datuk Seri Haji Hassan sendiri menjadi pengurusi jawatan kuasa dalam Quantum Metal untuk mengawal produk-produk yang untuk menyelia lah kata produk-produk Quantum Metal yang ada di pasaran to make sure that the product is syariah compliance. Okay. Alright, so ni untuk tawafuk konsultasi dia punya pengarah atau pengarah utama Muhammad Aiman bin Muhammad Salmi. Okay. Okay, so ni kita punya pencapaian tawafuk punya
pencapaian. Dia banyaklah dia punya awards yang dia dapat. Ada Financial Awards dia, Global Islamic Awards tahun 2019, and then Islamic Retail Banking Awards, okay. So ni dia punya CJ yang diberikan, dikeluarkan oleh Tawafuk kepada Quantimetal, okey, akan tamat pada 14 April 2024. Ini untuk produk GSA, dan ini pula untuk produk GCA dengan GAE. So kita dah ada kepematuhan syariah sijil daripada Tawafuk Konsultansi. Ini untuk yang untuk lembaga QM punya pengurusi lembaga pengawasan syariah untuk secara antarabangsa, international punya, Syekh Nizam Yaqubi. Okay, ni produk QM pun dapat pengurusan patut syariah daripada Rakabah LLC. Dia punya owner ni lah pengurusi Rakabah, Abdul Bari. Okay. Ni daripada Rakabah LLC, mereka juga mengeluarkan syariah, sijil syariah, kepematuhan syariah kepada Quantimetal untuk ketiga produk GSA, GCA dengan GAE. Okay, ni kita punya bank-bank ataupun kata kita punya rakan niaga lah, joint venture kita, iaitu kita ada Bank Muamalah, Alliance Bank, ICBC Bank, Affin Bank, RRG Bank pun ada. So untuk koperasi yang terbesar Malaysia, kita ada Angkasa, ACO, My Angkasa dan Aranuta pun. Okay, kalau nak keluarkan barang, nak keluarkan emas 99 secara fizikal, kita nak dapatkan kata gobar dekat tangan kita boleh dapatkan daripada Aranuta pun juga. Okey, kata kita request secara untuk nak ambil secara pick up. Kita tak nak delivery, mungkin kita risau, tapi kita ambil secara pick up, kita boleh pick up dekat Aranuta pun yang berdekatan dengan kita. Macam dekat Selangor, kita ada dekat 2 tempat Aranuta pun, iaitu Semenyih dengan Shah Alam. Okey, so siapa yang rasa ada situ yang rasa nak ambil barang, nak ambil emas fizikal 999 10 gram ke bawah, boleh pergi pick up dekat Aranuta pun. Okey. Okay, so ni kita punya contract agreement dengan Bank Muamalat. Okay, pembekal emas. So kita yang membekalkan emas kepada mereka untuk Bank Muamalat ni. Okay, ni pula terma dan syarat untuk Alliance Bank, sama juga kita punya contract with them. And then kita punya contract with dengan Affin Bank pula. Okay, so biasa orang tanya lah kan, kalau dah emas yang kita ada tu adakah selamat? Mestilah selamat, sebab kita sebenarnya simpan emas kita ni dekat dalam peti simpanan emas di BRIN Singapore. Okay, BRIN Singapore ni pula jangan risau, dia ada 162 tahun pengalaman dengan beroperasi dekat 53 buah negara dan dia ada pelanggan termasuklah Quantimetal dari 100 buah negara. Okay, kenapa kita ambil BRIN Singapore? Sebab BRIN Singapore adalah yang paling dekat dengan kita dan nak keluarkan emas daripada BRIN Singapore tu kira proses itu sekejap lah untuk penghantaran sampai dekat kita. Okay, so jangan risau, emas kita selamat dekat dalam peti besi BRIN Singapore. Ada bank yang akan simpan dekat dalam, contoh dekat dalam Bank Muamalat, diorang akan simpan dekat dalam diorang punya peti simpanan diorang sendiri. Tapi bank Affin ataupun Alliance, diorang pun simpan dekat dalam BRIN Singapore. Okay, maknanya diorang mengupah jadi peti besi pihak ketiga ni. So sama apa yang telah dilakukan oleh Quantimetal. So, adakah semua emas kita insured, selamat dekat dalam peti besi itu? Betul, memang selamat sebab apa? Kita telah 100% diinsurankan oleh Lloyd's of London. Maksudnya, walaupun na'udzubillah, kalau lah Quantimetal ditakdirkan untuk bankrupt, kita boleh hantar email kepada Lloyd's of London dan nyatakan kita ada emas dekat dalam BRIN Singapore tu yang telah dimiliki oleh yang telah dijaga oleh Quantimetal. Okey, kita telah mengupah Quantimetal untuk jagakan emas kita. Okey, kita nak cerita ada 2 cara milikkan emas. First, emas mesti dapat kat tangan. Emas dengan emas lah. Kita beli emas dapat emas. Orang cakap macam tu kan sekarang kan. Tapi milikkan yang kedua, kita mengupah syarikat tu atau kedai tu untuk jaga emas kita. Maknanya dalam agreement kita, dalam bila kita nak buat pembelian, telah adanya agreement yang lengkap yang mengatakan kita telah mengupah Quantimetal untuk jaga emas kita. So Quantimetal pula menyatakan dalam tu emas tu ada dekat dalam peti besi simpanan BRIN Singapore. So alhamdulillah, insya-Allah 100% insured. Okay, kita boleh email je terus kepada Lloyd's of London, kita nak keluarkan emas kita secara fizikal ataupun diorang boleh cash out kan emas kita secara tunai mengikut harga emas masa. Alright.
Okey, so kita juga merupakan pengedar eksklusif untuk The Pearl Mint Australia. The Pearl Mint Australia ni adalah 100% dimiliki oleh Kerajaan Australia Barat. Ada LBMA macam saya cakap tadi, LBMA ni penting. Emas akan jadi lagi mahal lah bila ada LBMA certified ini. Orang kata ni kenapa emas QM lagi mahal daripada emas orang lain ataupun emas The Pearl Mint, sebab mereka memiliki LBMA certificate. Okay? LBMA macam sudah cakap diiktiraf satu dunia, kita bawa je pergi mana-mana, satu dunia kita jual dekat bank, satu dunia mereka akan terima insya-Allah tanpa melalui proses penulinan. Maksudnya bila dia terima tu dia takkan koyak lah, dia takkan buka sebab dia tahu emas ni adalah emas LBMA. Ada cop LBMA, so tak perlu nak potong dia, nak buka proses dia menjadi apa kata tengok emas tu tulen ke tak. Bukan macam tu Baik, ni kita ni lah kita punya ni surat. And then kat dalam website The Pearl Mint kita boleh search, cari je apa kata distributor dekat Malaysia, kat bahagian Asia, Singapura, ada Malaysia. So kita klik Malaysia ni, kita boleh nampak Quantum Metals Sdn Bhd untuk emas 999 ataupun emas korba lah yang kita jadi sole distributor dekat Malaysia. Maknanya kedai lain kalau nak beli emas The Pearl Mint, diorang akan beli melalui Quantum Metal. Okay. Untuk emas 916 yang dikeluarkan oleh The Pearl Mint Australia, boleh dapat dekat Tomago dan Jewelry Holdings. Mana-mana cawangan Tomago. Alright, so ni kita punya rakan niaga iaitu My Akasa. My Akasa ni koperasi yang terbesar kat Malaysia. Okay, 100% dimiliki oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia. Mereka juga ambil emas daripada Quantum Metal. Alright, so kita masuk bahagian produk Flexi Gold kita ni, platform terbaik untuk simpan emas dan ganda kat emas kita. So kita ada 3, GSA, GCA dengan GAE. Inilah 3 produk yang telah mendapat kelulusan daripada AMLA untuk kita keluarkan kepada publik secara kepada orang awam. Okay. So untuk GSA kita macam simpan ni saya selalu panggil dia akaun simpan emas lah. Macam akaun simpan duit kita dekat bank, tapi ni kita akaun simpan emas kita. Okay, untuk GCA pula kita lepas kita simpan dekat GSA, tiba-tiba lah katakan kita nak pakai duit, kita boleh tukar emas tu daripada 1,000 kita tukar jadi 80% akan masuk dalam akaun bank kita, dan baki tu akan disimpan lah, bukan baki, 100% akan dipegang oleh Quantum Metal. Okay, untuk GAE kita tingkatkan balik aset emas kita sehingga 5 kali hingga 10 kali. Ini ada option lah, kalau siapa yang ada duit lebihan kita boleh bagi option untuk simpan dekat sini. Duit lebihan saya akan suggest 10 kali sebab dia lagi untung, dia lagi berganda, lagi best, lagi orang kata 10 kali ganda lah. Kita masuk 1,000 kita dapat untung walaupun 10% kita dapat RM100 dalam masa yang kalau rezeki masa yang pendek, dapatlah dalam masa yang pendek. Sebulan, 2 hari pun ada. Okay, so far semua orang clear untuk bahagian produk syarikat dan juga sebelum saya nak masuk bahagian produk. Okay. So ni adalah GSA, kita punya gold storage account. Contoh kita ada RM100,000 tunai. So kita daripada kita biar dekat bank, bayangkan kita RM100,000 tunai ni, contohlah kita ada walaupun RM10. 2 tahun lepas kita simpan RM10 ataupun RM100,000 ni dalam akaun bank. Tahun ni masih kekal nilai dia RM100,000. Betul tak? Betul kan? So dia akan masih kekal RM100,000. Tapi dalam masa 2 tahun emas telah buat kenaikan melebihi 10%. So katakanlah kita simpan RM100,000 dekat dalam akaun emas, 2 tahun kemudian emas telah naik daripada RM100,000 dia boleh jadi RM110,000. RM120,000 mengikut kenaikan harga emas tu. Betul tak? Sebab kita pun tahu emas ni sebenarnya adalah penyimpan nilai, maksudnya dia akan menaik. Okay, sentiasa menaik sepanjang tahun ataupun setiap tahun akan ada buat kenaikan harga baru. Okay, dia tak akan ada harga yang tertinggi dan dia tak akan ada harga terendah. Okay. So RM100,000 tunai kita beli emas, kita dapatlah RM100,000 dalam akaun emas kita. Okey. Okey, kelebihan kita untuk GSA 100% bersandarkan emas fizikal 999 per mint yang diiktiraf antarabangsa. Kita boleh keluarkan tunai bila-bila masa
Dan kita boleh simpan serendah RM10. Ada RM10 simpan RM10, ada RM20 simpan RM20. Janji kita simpan guna duit yang kita ada lebih. Alright. Okay, 100%. Okay, dekat akaun GSA ni juga kita boleh buat pindahan emas daripada akaun kita kepada akaun ahli lain. Maksudnya macam Syida akan selalu suggest ahli yang ada perniagaan, yang buat online business ke ataupun ada kedai tepi jalan, warung ke apa-apa ke, kedai makan ke, tolonglah print QR code yang disediakan oleh Fundamental untuk buat pembayaran dengan melalui emas. So benda ni akan menaik perhatian kita punya existing client, customer kita, orang yang pergi kedai makan kita tengok macam mana nak bayar guna emas ni. Okay, so bila daripada situ kita boleh explain. Okay, kita sambil-sambil tu kita buat sharing lah, kan. So bila orang register dengan kita, kita juga yang dapat untung. Okay. Alright, so bila beli emas, kita kena ingat untuk produk GSA ni kita ada LME kita ada spread yang dikenakan 7% daripada harga lantai. So LME ni stand for London Metal Exchange. Daripada harga LME ni akan keluarkan harga emas, kat dalam akaun kita, kat dalam app dia tulis QM price, tapi QM price referring to this lah, LME. Ni adalah harga lantai emas. Semua barang ada harga lantai, termasuklah emas. So ini adalah harga lantai LME tambah 7%. Dan LME ni akan berubah setiap saat. Kena faham kat situ, dia takkan ada harga kekal dia, harga yang paling rendah atau paling tinggi, tak ada. So daripada sini Fundamental hanya kenakan markup profit. Profit yang Fundamental ambil hanyalah 7% daripada harga, tambah daripada harga lantai tu. Tapi bila kita beli dekat kedai emas yang kat luar, diorang akan tambah sekurangnya 25% daripada harga lantai baru dia jual kat kita. Ini 25%. Dan paling tinggi saya dah pernah dengar adalah 40%. Kedai emas diorang jual. Daripada harga lantai dia tambah 40%. Kenapa diorang akan tambah spread ni ataupun kita panggil markup? Sebab diorang ada cost-cost yang diorang kena bayar. Kita panggil overhead cost. Diorang kena bayar utility, sewa, security, pekerja, semua tu. Okay, tapi Fundamental kita guna platform digital, simpan emas secara digital, emas fizikal secara digital. So dia punya kos pentadbiran hanyalah 7% sahaja. Kenapa kita akan kita akan cari upah yang paling market yang paling rendah? Sebab bila emas naik, itulah yang akan untung dulu. Yang paling rendah ni yang akan untung dulu. Nak tunggu ni boleh jadi 2 tahun lebih. Emas yang kita beli sekarang ni, kata kita pergi kedai emas sekarang ni, kita beli secara fizikal gold bar ke 916 ke kita kena tunggu sekurangnya 2 hingga 5 tahun untuk kita mula profit. Nak jual barulah kita mula untung. Okey, dekat Fundamental hanya tunggu harga emas 7% naik baru kita dah untung. Dah mula untung. Maknanya cepatlah. Tak sampai setahun insya-Allah, berkali-kali pun boleh untung. Okey. Alright, so ni kita punya GCA, Gold Convert Account. So daripada 100,000 GSA kita nak tukar kepada tunai. Contoh ni kita dah ada, kita keluarkan ASD ataupun tabung haji kita. Tabung hajah lah saya panggil, tabung hajah. Daripada 100,000 kita nak tukar kepada emas. Kita nak pakai duit ni, kita keluarkan daripada tabung hajah, kita masuk beli emas GSA. Kita nak tiba-tiba nak pakai duit tu balik. Kita nak pakai duit tu, kita tukarkan sehingga 80%. Maknanya kita akan dapat balik 85,000 tunai. Apa jadi pada emas kita yang kita beli 100,000 tu? Dia masih ada tau. Ini yang best, dia masih ada, tapi dia masuk dekat dalam holding inventory. Okay, maknanya kita pinjam sekejap daripada Fundamental untuk 85,000 ni untuk kita guna duit tu, pakai nak pergi haji ke, renovate rumah ke, beli kereta cash ke, apa-apa lah. Kita boleh guna. Ada orang macam Syida punya klien sendiri, dia buat 20,000. Dia buat 20,000 duit renovate rumah katanya. So 20,000 dia tukar hingga 85%, dia dapat balik 17,000. Dia pakai duit tu untuk dia spend, dia renovate rumah. Baki 3,000 tu sekarang dah bukan 3,000, dah jadi dekat 4,000 sebab dia buat tahun lepas. 4,000, 5,000 macam tu sebab kan harga emas naik. So daripada 3,000 dia simpan secara paksa, dia dapat balik lebih. Okay.
Okay, so upah simpan, okay, mesti ada upah simpan kan. Upah simpan dekat Quantum Metal paling rendah iaitu 3.5% setahun. So kita boleh keluarkan tunai tu bila-bila masa. Dan kelulusan pun segera, tak perlu semak CIGA atau SITOS. And then apa beza? Ada orang kata dia sama macam kedai pajak. Tak sama. Apa perbezaan dia? Yang pertama, kita punya ni paling tinggi 85%. Paling tinggi dekat kedai pajak luar, Syida tahu 70 hingga 75%. Paling tinggi 75%. Maknanya kalau kita beli 100,000 emas, kita jual dekat kedai pajak, kita dapat 75,000 sahaja. Okey? Tapi dekat Quantum Metal kita 85% itu 85,000. Upah simpan pula paling rendah 3.5% sahaja. So kita boleh tengok kalau 100,000 tunai 3.5% setahun hanyalah 2,975. Tapi kita tengok kedai pajak yang lain ni, dia punya Arahan dia Bank Rakyat 9 hingga 12% setahun, Yapim Arahan 16% setahun dan kedai pajak gadai biasa 18 hingga 30% setahun. Tinggi kan? Ini 3.5% dah 2,975. Kalau 12% setahun lagilah banyak. Betul tak? Boleh jadi 12,000 setahun. Kita kena bayar upah simpan orang. Alright. Kalau kita tak tebus emas, kita tak bayar dekat kedai pajak emas Arahan ni, kalau kita tak tebus emas tu, apa jadi pada emas tu? Of course kena lelong. Tapi Quantum Metal tak perlu risau, tak akan kena lelong. Okay, dekat Go Convert account ni ada 3 cara pengeluaran yang disediakan oleh Quantum Metal. Bukan pengeluaran, 3 cara penebusan emas yang disediakan oleh Quantum Metal. Yang pertama, kita boleh keluarkan emas kita. Bila kita ada duit lebih, kita boleh tebus balik emas kita tu yang kita telah tukar hingga 80% tu. Okey, kita ada duit lebih, contoh kita ada duit, kita dapat duit tahunan, kita duit dividen ataupun duit bonus tahun sekali. So kita boleh tebus balik, bayar balik langsung tu 85,000. Okey, so kita dapat balik emas kita 100,000 masuk dalam GSA tu balik. Okey, faham? And then cara yang kedua, kita bayar secara ansuran. Okey, kalau nak buat serendah RM10 pun boleh. Ini secara ansuran serendah RM10 tanpa komitmen. Tak ada pun kita kena bayar setiap bulan ke, setiap 6 bulan ataupun setiap 18 bulan seperti kedai pajak yang ni. So, apa jadi kalau kita tak bayar ikut tempoh yang diorang bagi, emas kena lelong. Tapi Quantum Metal tak ada komitmen langsung. Nak bayar RM10 ke, nak bayar 100 ke, ikut lebihan kita ke, tak nak bayar pun tak apa. Itu adalah opsi yang ketiga. Kita tak payah bayar langsung tau Go Convert account ni sebabnya kita hanya tunggu kenaikan harga emas. Katakanlah kita beli hari ni, emas kita bernilai, emas tu contoh RM300 per gram harga sekarang. 10 tahun kemudian emas telah jadi RM600 per gram. Harga emas naik jadi RM600 per gram. Kita telah untung, kita beli, tak perlulah kita bayar balik dengan 80% tu sebab kita dah untung sekali ganda. Betul tak? Sebab kita dah dapat balik 300, kita ada extra untung kasan RM300 per gram. So sebab tu kita cakap dekat GCA ni kita best dia, kita hanya tunggu kenaikan harga emas. Tak perlu bayar pun, tak ada tempoh. Okey? Tak ada tempoh, tak berbayar, tak ada risiko kena lelong at all. Okey, so untuk ni pula. So far yang ni semua okey, apa-apa boleh tanya dekat ruangan chat. Kalau ada konsultan yang sudi baik hati tolong jawabkan. Terima kasih semua. Okey. Okey, ni pula GAE. Okey, GAE 10 kali. Okay, ini untuk 100,000 lah. Kita nak pergi yang 1,000. Okey, 1,000 ni contoh kita ada lah. Okey, 1,000 duit lebihan. Kita nak pakai, nak buat apa dengan 1,000 ni? Kita beli. Ya, contoh simulasi yang diberikan oleh Quantum Metal. Kita beli 1,000, leverage kan ataupun kita gandakan 10 kali. Quantum Metal akan bagi pembiayaan 9,000 kepada kita. So total account kita ada 10,000 emas dalam kita punya sistem. Ya, 10,000 tau, bukan 1,000. Kenapa 10,000? Ni sebab Quantum Metal baik hatilah dia bagi dia nak kita untung cepat. Okey. Sebelum ni kita nak tunggu emas naik lambat kan ataupun nak untung macam saya cakap at least minimum 2 tahun ya baru kita boleh untung emas tu. Okey. So dengan kita ada lebih kita akan untung cepat dan untung lebih. So yuran pengurusan kita hanyalah 3.5% setahun. Spread yang dikenakan hanyalah 3%. Okey. Right, sama je. Okey, 3.5% dan spread yang dekat Quantum Metal ni adalah paling rendah di Malaysia. Mana tahu di dunia pun paling rendah iaitu 3% sahaja. Dekat mana nak dapat kedai emas yang paling tinggi kat luar pun 25% hingga 40%. Kat sini hanya 3%. So maksudnya bila kita emas naik 4%,
ataupun 1% sajalah daripada harga belian kita, kita dah untung 10%. 1,000 kita dah untung RM100 daripada 10% tersebut. Betul? Okey, so yuran pengurusan kita 3.5% setahun daripada pembiayaan yang fundamental bagi, bukan daripada jumlah 10,000 ni. Okey. Kenapa kita patuh syariah? Sebab kita punya salah satu sebabnya kita punya yuran pengurusan kena fix. Salah satu cara untuk salah satu syarat untuk patuh syariah adalah kita kena dapatkan yuran pengurusan yang fix untuk produk kita. Dua-dua produk itulah GCA dengan GAE. So 3.5% sahaja untuk kedua-duanya upah simpan ni kita panggil 3.5%. So 3.5% dikira daripada pembiayaan yang fundamental bagi, bukannya daripada total 10,000 ni. So 315 untuk setahun sekiranya harga emas naik 20%, so 20% darab dengan 10,000 ni, bukan daripada 1,000, darab daripada 10,000 ni. Okey, dapatlah 2,000. Keuntungan bersih 2,000 tolak balik dengan management fees iaitu 315, dapat untung bersih kita 1685. 1685 ni adalah untung bersih. Okey, modal akan diberikan juga kembali. So total akan masuk akaun adalah 2685. Okey, boleh faham boleh follow. Okay, anggaran kita kenaikan harga LME daripada 297 per gram, contoh naik jadi 312 ataupun 5% kenaikan akan dapat keuntungan 50% iaitu 500 lah. Macam Syida kata tadi 10% berkenaan bersamaan RM100. So 50% dah RM500. 100% pun ada. Maknanya 10 emas naik 10% daripada harga belian kita, kita dah boleh untung 100%. Ada orang kata betul ke, boleh ke untung macam ni? Boleh. Klien Syida sendiri, diorang beli pada harga yang rendah dan tahun ni harga emas naik mendadak dan diorang dapat keuntungan lebih daripada 100%. Bukan 100%, 120% pun ada. Itu kelebihan dekat fundamental. Okay? Okay, ni untuk yang besar-besar lah 10,000. Alright. Ni 100,000. Ni yang siapa yang ada modal besar. Contohlah macam Syida suggest. Contoh kalau ada orang ada dekat, dia keluarkan separuh sahaja daripada dia punya simpanan dekat ASX ke ataupun tabung hajah ke, mana-mana yang dia ada fixed deposit ataupun unit trust, dia boleh masukkan, keluarkan separuh dulu atau simpan dekat dalam GAE. Setiap benda yang duit yang dia tak pakai yang dah masa setahun 2 tahun memang dia rasa untuk duit tu untuk investment saja, untuk dia gandakan saja, why not cuba dengan fundamental. Kita boleh cuba dengan fundamental dan kita boleh nampak perbezaan gandaan dia sangat berbeza dan lagi cepat untuk insya-Allah. Okay. So, kat sini lah yang Syida cakap, dalam masa 20 tahun, 20 tahun, graf emas pada tahun 2000, harga emas hanyalah RM35 per gram. Mesti semua terkejut, betul RM35 per gram. Boleh refer balik dekat goldprice.org. Okay, boleh refer kat sini. Memang 20 tahun yang lalu harga emas hanyalah RM35 per gram dan sepanjang 20 tahun dia telah menaik. Kita boleh nampak kenaikan dia sebanyak 600%. 607.48%. Okey. Pada tahun ni paling tinggi dalam 330 per gram. Itu harga lantai. Okey, bukan harga yang telah ditambah tau. Harga lantai saja pun dah RM330 per gram. Okey. Ada tak boleh naik lagi tak harga emas ni? Mestilah boleh. Telah dijangkakan untuk tahun depan boleh naik sampai RM400 per gram ataupun RM500, RM600 per gram pun ada prediction. Tapi itu hanyalah prediction. Kita tak boleh nak kata 100% kata benda tu betul. Okay. So kita boleh nampak kat sini. Inilah kita punya structure dia. Contoh entry dia tahun lepas tahun lepas harga emas terendah 52.33. Masa harga emas terendah ni unit belian pertama Syida telah rugi. Sebab apa? Syida beli pada 62. Harga telah turun sebanyak 10 USD ataupun 100% lah. So 52.33. Syida telah kerugian. Apa risiko dekat GAE ni? Bila harga emas turun, kita punya akaun kita pun akan rugi juga. Harga emas naik, rugi juga. Harga emas naik, untung juga. So dia ada dua-dua. Emas naik, untung, emas turun, rugi. Adakah kita perlu jual masa harga emas tu rugi? Mestilah tak. Sama juga dengan kita beli emas. Kita kan emas fizikal. Kata kita beli hari ni, jadi besok harga emas turun, kita nak jual. Mana boleh, sebab of course kita akan rugi. So sama juga dengan fundamental, kita memang ikut harga emas terkini ataupun harga emas semasa. So jangan risau. Okay.
So bila apa yang jadi dekat akaun Syida, yang Syida dah rugi pada harga 52 ni, Syida biar je. Sebab apa? Syida yakin pada harga emas tu. Emas tu confirm akan menaik. Jangan risau. Emas sentiasa buat kenaikan, sentiasa buat harga emas tertinggi setiap tahun. InsyaAllah. Okey, sentiasa ada kenaikan. Kita percaya pada nilai emas tu sendiri. Orang akan berlari. Okey, macam sekarang ni harga emas telah naik yang agak mendadak jugalah daripada 58 USD kepada 64 USD. Kenapa? Disebabkan faktor geopolitik, iaitu salah satunya peperangan. So bila bila berlakunya perang, dia telah meningkatkan kata orang jadi lari daripada mata wang, orang beli emas. Sebab orang tahu emas ni memang kita boleh kata safe haven kita boleh jual anytime, jual kat mana-mana negara memang akan pakai. Kalau mata wang kita ni turun, kita nak pergi luar negara, nak pergi Thailand pun, diorang tak terima duit RM kita. Sebab apa? Tak ada value. Tapi emas, kalau kita pergi dekat Thailand tu, kita jual emas kat situ, diorang akan terima secara happy-nya. Orang kata apa, tak ada pun dia nak kata tak nak terima. Macam mana diorang tak nak terima duit RM kita. Okay? So apa yang jadi, Syida tunggu je emas Syida sampai masuk naik. Alhamdulillah, Syida pun mulalah untung. Alhamdulillah, bila dah untung, Syida tunggu unit pertama Syida tu 9 bulan tau, 9 bulan. Ada orang 2 hari dah untung sebabkan dia beli pada harga macam ni lah, harga yang terendah. Lepas tu esok-esok dah tengok ni, dalam masa tak salah, kata dalam masa seminggu, 3 Oktober, 25 September dia beli, 3 Oktober dia jual. Dia dah untung 20% sebab emas daripada 52 naik pada 55, dia dah untung bersih 20%. Okey, maknanya emas telah naik 5%. 5% daripada harga terendah. Lepas tu masa turun, of course kita akan advise. Kami sebagai konsultan fundamental memang akan advise lah harga yang cantik untuk kita beli. So bila turun, kita advise untuk beli. Lepas tu dia naik balik, kita akan advise untuk jual. Okay, ada orang akan jual dekat yang tertinggi, ada orang dia takut jual kat sini je lah. Macam ni, kalau dia jual kat tertinggi ni, dia akan dapat 60%. Ada orang 30% kat sini pun dia dah jual dah. Sebab apa? Sebab dia risau lah turun balik. Sebab emas ni memang akan macam tu, sentiasa naik dan sentiasa turun 24 jam. Kat fundamental kita capture setiap 5 minit sahaja, paling sekejap. Okay, kalau kedai macam kedai emas lain buka-buka, diorang akan lock harga emas sama ada semalam ataupun pagi tu, pukul 10 pagi ataupun sebelum tutup malam tadi pukul 10 malam. So dia dah lock kat situ. Bila apa akan jadi, bila harga emas kita beli hari ni, besok-besok harga emas naik tertinggi, adakah kita tengok dekat kedai tu lah kan, kedai tu tengok harga emas turun, harga emas dunia turun, tiba-tiba kita pergi kat kedai tu, kita cakap lah kita nak beli harga sekian-sekian sebab saya tengok dekat GoPrice.org ni harga emas turun. Tak boleh, mesti kedai tu cakap diorang dah lock harga pada pagi tadi ataupun semalamnya harga tinggi. So harga yang baru, yang rendah ni diorang takkan kasih jual lah harga yang rendah tu. Sama juga bila harga tertinggi, kita nak jual emas tu, tapi rupanya diorang pakai harga semalam, iaitu harga emas tengah rendah. So tak boleh nak jual. So kalau faham dekat situ, boleh nampak macam mana PM ni 24 jam punya transaksi kita boleh berjual beli. Macam Syida jual emas pada pukul 4 pagi, sebabnya time tu lah orang kata memang kita orang tak tidur lah, orang kata jadi burung hantu malam tu sebab tak tengok harga emas time tu naik sampai 66.45, paling tinggi pada bulan Mac. Lepas tu pada bulan Mei, memang orang kata semua tak keruan lah. So semua tak jadi tidur. So harga emas ni memang dia bergerak 24 jam. So ada orang dapat harga terendah pun orang akan beli walaupun pukul 2, 3, 4 pagi. Jangan terkejut ni. Memang kita akan Syida sendiri bangun-bangun pagi tengok, wish ada orang beli emas. Tim Syida lah beli emas kan pagi-pagi tu. Oh maknanya dia dapat harga yang terendah-terendah ataupun dia dapat, biasa orang beli harga yang terendah lah kan, harga yang murah-murah ni. Okay. Alright, so kita punya temu buat dengan Isra Consulting. Ini kita punya MOU antara DPIM dan Fundamental. DPIM stand for Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Okay, buat agreement dengan Fundamental juga. Okay. Okay, Go ATM Fundamental kita ada dekat 3 negeri sekarang ni. Go ATM kita dekat Penang HQ, dekat PJ dengan dekat Johor. Right. So siapa nak keluarkan Go ATM, keluarkan emas melalui Go ATM kena keluarkan emas yang 10 gram ke atas sahaja. Okay.
Yang bawah 10 gram kita boleh minta self pick up dekat arah Tekun ataupun delivery terus ke rumah. Delivery with insurance, don't need to worry. Syida pun sendiri dah buat, dah test lah beli dan delivery ke rumah. Alhamdulillah dapat dalam masa 5 hari. Okay, so Quantum Metal menerima anugerah ni, International Finance Award. Tahun ni pun kita ada. Tahun ni founder kita pun dapat juga award untuk diri dia sendirilah sebagai founder Quantum Metal. Dan beberapa juga kita punya award yang kita dapat pada tahun ni untuk Quantum Metal Finance Award juga. So, kita ada siaran akhbar yang dikeluarkan oleh Besrago INC. So, siapa Besrago ni? Besrago ni adalah daripada Australia. Dia ni macam gold mining project, apa kata miner macam itulah gold miner, syarikat gold apa melombong emas, syarikat melombong emas. Kita Quantum Metal telah offer bekerjasama dengan diorang dan Quantum Metal telah bagi 300 juta USD untuk diorang buat bau gold project dekat Sarawak. Kita akan melombong emas. QM akan ada kilang dia sendiri, kilang pengeluaran emas sendiri dekat bau Sarawak. Okey. Kat sini pun ada keluar paper, Quantum Metal merupakan pemegang saham terbesar dekat Besrago. So bila dah official, dah signing semua tu, arrangement tu semua pada 4 April, kita QM telah masuklah ke dalam diorang punya saham terbesar Besrago. Saham terbesar tau. Hebat tau QM ni sebenarnya. So Kitco News ni kita boleh refer juga. Kitco News ni very famous untuk macam trading, info-info berkaitan dengan emas atau apa-apa investment. Okay. So inilah kita punya dalam saham kita. Quantum Metal telah jadi pemegang saham terbesar di Besrago Australia ini dekat Australia. So pada pada bulan pada bulan Ogos, Quantum Metal telah menaja mereka ni 6 orang diorang ni daripada London bawa motor, konvoi bawa motor, kita panggil ekspedisi perpaduan watikah sebenar kemerdekaan kita. Alright. Okay, so inilah kita punya masuk dalam paper, dalam buku business dossier this in March and April. So sini kita punya laman web rasmi, kita boleh refer. Kita ada QM Exchange World, QM Metal Bullion, okay, ini kita ada QMEI ataupun QM Exchange Incorporation. So kita punya laman web, kita kat Malaysia, kat sini, Indonesia, Australia, Nigeria, South Africa, Thailand, Hong Kong. Kalau kita ada klien yang mungkin ada dekat sini ataupun dekat luar negara yang dalam kita punya list kat sini, boleh register. Diorang boleh register dan diorang boleh boleh buat pembelian dengan Quantum Metal juga. Yang bestnya yang terbaru dekat South Africa ni, diorang dah mula aktif dengan diorang buat POP macam-macam lah. Yang paling last kita dengar dekat Mexico, lepas tu sekarang ni yang terbaru dekat South Africa. So kalau ada yang dekat luar negara tu, jangan lepaskan peluang sebab kita boleh transaksi menggunakan USD, bukan guna RM. So sangat senang untuk diorang. Okay. Ni testimoni untuk GAE. Ni modal yang besar-besar lah. 200,000 dia ambil, dia letak kat dalam GAE 10. Okay. Pada bulan 10 2021 dia telah invest 200,000. So apa jadi? Sebulan kemudian, dalam masa 1 bulan dia telah jual dan duit masuk dalam akaun dia adalah 247,000. Dan keuntungan bersih yang dia dapat adalah 20.3%. Maknanya emas telah naik 2% daripada harga belian dia, dia untung 20%. Sebabnya gandaan 10 kali tu. Okay. So untung bersih dia adalah 41,000 hanya dalam masa sebulan. Orang yang sama, modal yang lebih kurang, orang yang sama, dia masuk balik 28 bulan 11, modal yang sama duit nak 4,800 ringgit. Dan pada 3 bulan kemudian, dia jual pada, dia dah untung 38,000. Okay. Ataupun 14.41%. Ini 3 bulan pula. Sebelum ni dia dapat dalam masa sebulan. Yang ni dalam masa 3 bulan. Semua pembelian pada harga berbeza, keuntungan pun berbeza dan tempoh keuntungan pun berbeza. Kita sendiri decide. Ada orang tu beli pada harga yang sama, tapi kita jual pada harga yang berbeza. Ada orang nak tunggu walaupun 10% dah untung, dia jual. Ada orang nak tunggu orang 10% untung, tak apa, saya nak 20% untung.
So tapi sifat tamak kita ni, saya sendirilah mengaku sifat tamak saya sendiri bila dah untung 10% tak apa nak tunggu 20%. Tunggu 20%, okey, dah naik 20%, tak apa nak untung 30% pula. Oh, sifat tamak tu orang kata telah menghantui diri. So saya tunggu sampailah jadi 34%. Bila naik 34% saya jual, saya dah untung RM510 dalam masa 9 bulan. Okey, itu satu unit saya yang memang saya akan ingat lah sebab tu paling lama untuk saya 9 bulan. Yang lain tu dalam 2 bulan, 3 bulan dah untung dah, Alhamdulillah. So ada orang dah masa 2 hari, jangan tak percaya sebab ada hari ni harga emas turun paling rendah, 2 hari kemudian harga emas naik mendadak tiba-tiba dan mereka telah untung 10%. Ini telah naik 4%, dia untung dia spread, tolak spread 3%, jadilah 1% untung. So orang sama ada nak jual atau nak tunggu naik lagi, itu atas dia. Itu atas risiko dia. Risiko kata tak jual ataupun risiko tunggu. Macam tu lah. Okay. So 17/9 yang ni mungkin ni tak tahulah, ni semua model yang besar-besar lah kan. Kita tengok pun mampu tengadah saja. Ni dah boleh untung dia saja dah boleh ni saya dah cakap boleh untung 85%. Untung dia saja dia masuk modal 534, dia masuk dalam akaun balik 1015 juta. Okey, untung bersih dia 480. Dah masuk 6 bulan. Sangat kata sangat banyaklah and boleh beli rumah cash sebiji tu. Okey, dan ni modal 10 unit, dia beli 10 unit 17,500, untung apa dia punya mungkin 10 atau 11 unit. Okey, pada 2022 jual balik 20,500, untung bersih 17%, 3,000. Syida punya klien hari tu beli 10 unit. Masa harga emas turun 58 USD, lepas tu dia jual pada 61 USD, dia telah untung 2,000 lebih. Okey, lepas tu emas naik lagi sampai 64 USD, dia telah, kalau dia tunggu time tu, dia boleh untung sampai 7,000. Okey, maknanya dia beli 15,000 untuk 10 unit, dia dapat balik 17,000 masuk akaun. Tapi Syida cakap kat dia, ikut pada dia, kalau dia nak jual, semuanya atas risiko diri sendirilah. Nak jual boleh, nak tunggu pun boleh. Dia risau, dia jual terus. So bila dia jual terus, untung yang masuk hanyalah 2,000. Tapi bila minggu depan harga emas naik sampai 64, dia dah kata dah loss 5,000 dia punya untung. Tapi yang penting dia dah untung 2,000 tu, Alhamdulillah. Bukannya dia rugi. Okay. Alright, ni modal dia. Alright, tu sahaja untuk Syida malam ni. Ada apa-apa soalan tak nak tanya pasal quantum metal ke, pasal produk ke, boleh buka mic. Saya boleh bacakan soalan? Boleh. Baca soalan di ruangan chat. Saya cari balik. Okey, daripada Cik Zabah kita Kuala Lipis. Bagaimana cara pembayaran ansuran GCA tu? Oh, senang sangat-sangat. Alamak, tapi tu bahagian sistem. Tapi cerita sedikit seberingkas. Okey, seberingkas okey, dekat bahagian saya nak buka apa? Dekat bahagian saya pun saya kena buka sistem, saya buka balik kejap tau. Sikit. Buka sikit untuk tunjuk sikit macam mana cara. Okey, kejap saya login dulu. Nampak ke saya punya account? Dia tak keluar lagi dia punya. Okey, tak apa. Dia tak minimize lagi. Dia masih lagi dalam ni. Okey. Atau soalan kedua pun berkenaan dengan GCA juga. Alright, boleh. Okey, sekejap saya kena keluar daripada ni dulu. New share, holding inventory, share. Okey, nampak tak? Saya punya ni sekarang. Okay, nampak. Okay, nampak So, contoh. Ni saya nak keluarkan. Kita tekan saja action, kita tekan saja pay convert. Kat sini lah. So, hari tu saya buat convert bernilai 757. Saya buat time tu 800 lebih lah, 800 lebih, dapat balik 757 masuk account. So katakan cara pertama, saya ada duit lebihan, lalu saya dapat dividen, bonus, manalah tahu ada klien beli 1 juta ke, mana saya tahu saya dapat orang kata commission lebih. So saya boleh tekan full ni saja, tekan payment method, kita boleh pilih nak bayar secara better pay, online, atau daripada bank kita, bank account terus, ataupun melalui account GSA kita, ataupun daripada float account. Okay? So kita boleh pilih, katalah saya tekan sini, tekan je submit. So dia akan keluar bank pilihan kita. Alright,
Cara kedua yang ansuran tu masukkan sini RM10. So kita pilih lah nak masuk secara ni minimum RM10 ikut lebihan kita ada. So daripada RM10 dia akan tolak lah jadi 947 pula baki yang saya kena bayar. Tapi macam saya cakap, jangan risau, tak ada komitmen, jangan risau. Memang anytime kita nak ada duit lebih kita bayar ataupun tak nak langsung, hanya tunggu harga emas. Macam Syida sendiri, memang Syida akan tunggu harga emas. Sebab apa? Dah ada orang kata solusi yang tak perlu bayar, kenapa nak kata ngada-ngada nak bayar? Ada orang memang suka tepus terus emas kan. Tapi sebab Quantum dah ada solusi yang tak perlu bayar, tanpa ada risiko kena lelong, alhamdulillah hanya perlu bayar 35% setahun. Of course Syida pilih option ni. Pilih saja option ni, tak perlu bayar apa-apa pun. Okay, Cik Zabah dah clear tak kat sini? Kita tekan dekat tekan holding inventory tadi tu. Kan? Lepas tu kita tekan action, kita tekan pay convert. Pay convert ni lah kita nak bayar secara penuh 759. Atau ni 759 ni kita termasuk profit rate Profit rate hari ni. Tengok Syida buat 11 Oktober tau. Dah sebulan dah, nak sebulan dah. Management fee yang Quantum Metal kenakan hanyalah RM1.89. Sangat murah, iaitu 35% untuk setahun tu lah. Ni belum setahun lagi, baru sebulan. Sebulan tak sampai sebulan, RM1.89 sahaja. Okay, so full dia Syida boleh terus buat payment 759 ataupun boleh buat sikit-sikit RM10, RM100 ataupun tak nak langsung. So kalau tanya Syida, memang Syida takkan bayar langsung. Okay, memang Syida biar saja sebab Syida anggap benda ni GCA ni adalah sebagai macam kata long term commitment Syida. Alright, long term investment, maknanya untuk 5 tahun hingga 10 tahun. Okay, nampak tak Cik Sabah? Ada soalan lagi tak? Alright, ada soalan daripada Cik Umi Najiha. GCA perlu buat monthly dan boleh jual balik GCA? Tak perlu buat monthly. Macam Syida cakap, tak perlu monthly, tak perlu komitmen pun. Memang just ikut kita. Kita ada lebih, boleh buat. Apa pun kita kena tanya kita punya keuangan kita tu sendiri. So macam mana nak kira kita punya berapa simpanan yang kita boleh buat pada bulan tersebut. Katakanlah kita boleh simpan RM30 je. Okay, kita boleh simpan RM30 je. RM30 maknanya 200 kata RM200 lah sebulan pada bulan tu. So katakanlah bulan tu kita boleh buat RM20 saja, boleh simpan RM20 je. Kita nak pakai lagi. Ada kiraan dia. So kiraan tu semua minggu ni kalau ada kelas untuk calculate your profit, memang orang akan cerita semua jenis kiraan macam mana nak buat. Tapi memang tak ada komitmen, kita boleh buat pada bila-bila masa yang kita nak. Okay? Yang penting kita kena check kita punya berapa kemampuan simpanan kita. Macam mana nak kira? Katakanlah kita boleh simpan RM100 sebulan ataupun RM200 sebulan, RM10 ke, katalah kita ambil RM100 sebulan darab dengan 6.67%. 6.67. So kita akan dapat kata nilai yang sebenar kita boleh simpan. Siapa ada kalkulator buatlah sekarang. Katakanlah dia boleh setiap bulan dia boleh simpan RM50 sebulan. So sudah buka kalkulator. Ni tips daripada Esther, the consultant Esther. Okay, RM50 darab 6.67. So RM50 yang Syida boleh simpan sebulan tu, Syida buat convert sebanyak 333.5. Nampak tak kat screen? Nampak tak? Okay. So RM50 darab 6.67. Maknanya katalah kita memang ada 300 saja. Bukan, kita boleh simpan RM50 saja. Kita darab dengan 6.67. Kita akan dapat jumlah yang perlu kita buat GCA ni. Okay, kita berdigit dekat CSA. Alright, ada lagi soalan tak? Daripada Cik Muhammad iPad. Ada kawan pernah tanya untuk JA10 atau JA5 tu kan, satu unit kita beli tu kira berapa gram emas ya atau macam mana? Apa dia? Tak tangkap soalan yang JA10 dengan JA5, berapa grammage emas tu? Grammage emas tu kita kena buat kiraan sebab grammage emas berubah setiap 5 minit mengikut harga emas. Grammage emas tu satu kita akan fokus bila harga emas rendah, kita akan suruh beli. Sebab apa? Bila harga emas rendah kita akan dapat gram yang lebih. Itu yang kita fokus untuk Quantum Metal ni. Fokus pada untuk beli emas ni kita fokus pada grammage. Untuk buat GCA, GSA fokus pada grammage. So untuk GAE 5 dengan GAE 10 kalau kita ada apps, okay,
QM Gold My Apps. So kita boleh tengok dekat sini. Saya buka. So QM Gold My Apps kita harga, nampak tak harga terkini? Harga terkini untuk GAE 10 304.98. Untuk Dia GAE tak 5. keluar lah Puan Syida. Oh bukan, saya tunjuk macam ni je. Oh, okey. Alright. Nampak tak? Okey. So 304.98 adalah untuk GAE 10, GAE 5 307.94. Kenapa GAE 5 ni lagi mahal? Sebab spread dia 4%. Profit yang QM kenakan adalah 4%. Okey, tambah 4% daripada harga lantai tersebut. So harga lantai 296.10 tambah 4% kita akan dapat 307.94 untuk GAE 5. You So pakai apa? ground quantum metal, so you punya phone tak nampak. Oh ya ke? Tak You nampak pakai eh? background quantum metal tu. Oh, tak nampak langsung eh? Oh, Memang sorry. nampak fokus pada you punya muka je. Oh, okay. Sorry. Tapi siapa yang boleh buka sekarang ni boleh boleh nampak lah, insya-Allah boleh clear. Tak pun, sekejap saya try buka QM official site ni. Sini dalam ni kita ada apa? Ada harga emas juga. Dekat sini. Nampak kan? Nampak tak dekat official site sekarang? Okey, nampak. Okay, so kat sini lah saya cakap tadi. Harga emas akan berubah setiap saat. So tadi 316.82, ni dia naik balik 316.99. Okay, ini untuk GSA, GA 5 308.10 dan GAE 10 305.14. So dekat sini 30 macam mana nak kira orang kata nak dapat kita punya per gram kita kan? Buka kalkulator. Senang je. Contoh kita nak beli GA 10 kali ni 1,000 bahagi dengan 305.14. So kita dapat untuk GA 10 kali kan 3.277 1,000. Darab dengan harga terkini 305.14. Nanti 5 minit kemudian harga akan bertukar sama ada menaik ataupun menurun. Nanti kita tunggu je. Okey, pukul 10.10 nanti kita tunggu tengok harga masih berubah tak. Memang akan berubah sama ada menaik ataupun turun. Ataupun kekal pun boleh jadi juga. Alright. Faham tak so far dekat sini? Nak dapat per gram tu kan. Macam ni 25 USD per unit. Lupa nak mention, actually kita punya transaction dalam USD. So, satu unit GAE 10 bersamaan 250 USD dan satu unit GAE 5 bersamaan 25 USD. Kenapa kita dapat salah satu faktor untuk dapat pematuhan syariah, harga kena fix. So, ni memang harga fix kita dalam USD 25 USD. Yang berubah adalah kita punya currency exchange, okay? 115.90 untuk satu unit 25 USD ni lah. So, kita boleh nak kira ni profit rate dia ni lah. Okay, end of 12 month 16.23 sahaja satu tahun. Okay, profit rate. Yang ni pula upfront kita kena bayar 365.09. Daripada 1159 tambah 365.09. So dapatlah jumlah yang kita kena bayar upfront. Apa akan jadi kita bayar upfront? Bila kita jual, katalah dalam masa sebulan harga emas naik, kita jual, Quantum Metal akan pulangkan sebulan daripada upfront ni. Ini total untuk setahun. So sebulan daripada upfront RM30 lah. Kita assume satu hari RM1. Okay. So upfront dia akan pulangkan RM330. Quantum Metal akan pulangkan kalau kita jual dalam masa sebulan. Macam Syida jual dalam masa 9 bulan, dia pulangkan dia pulang Quantum Metal pulangkan 3 bulan. Maknanya ada baki 3 bulan, iaitu tak sampai setahun lah. Okey. Okey tak? Menjawab soalan tak? Nak kira macam mana dapatkan per gram ni? Ya, rasanya menjawab soalan Alhamdulillah. Kita ada soalan yang ada dengan chat ni. Kalau kita percaya pay convert to full amount, gram emas masih dalam holding inventory ke? Tak ada, emas akan pergi ke dalam GSA terus. Tu best dia akan masuk balik dalam GSA kita. So kita dah ada balik pegangan emas kita. Tu best tu. Okey, ada duit simpan, nak pakai boleh tukar, nak tebus pun boleh, ada macam-macam pilihan, ada 3 dekat Quantum Metal, nak bayar secara penuh ataupun nak bayar sikit-sikit.
ataupun tak payah bayar, tunggu je, tak ada risiko pun emas kita kena lendong. Okey, ada lagi tak soalan? Okay, ada soalan ke? Sebab di ruangan chat dah alhamdulillah dah selesai. Alhamdulillah, Kalau siapa nak buka mic nak tanya terus pun kat mic, boleh, no worries. kita masih ada yang bersama dengan kita 72 orang lagi. Kita buka sekarang ni sesi soal jawab, insya-Allah. Kita bagi ruang pada siapa yang mungkin ada benda yang tak faham. Tapi jangan risau berkenaan dengan sistem. Saya tahu ramai yang tengah lagi tertanya-tanya berkenaan dengan sistem. InsyaAllah malam besok kita akan bawa tajuk berkenaan dengan sistem. Betul. Sistem tu that mean lebih faham lah. That mean tajuk besok tu dia akan emphasize more apa yang Puan Syida kongsikan pasal belian harga dekat dalam website Continental ni. Untuk malam besok Cuma hari ni kalau ada nak tanya berkenaan dengan produk, bagaimana nak mulakan GSA, mungkin sedikit lah Puan Syida boleh maklumkan kan. Ataupun nak Betul. tadi pasal anything relate dengan company ke Boleh, tanya je. ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada apa soalan, saya nak minta itulah kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh habiskan kelas kita dengan awal lah, ataupun Puan Syida ada sikit nak kongsikan pengalaman Puan Syida sendiri. Kita ambil dalam masa 2-3 minit. Okey, boleh je. Pengalaman belian pertama Puan Syida. Bilikan kalau Okey. Syida masih ingat lagi harga waktu Ni tu. masa tu. Itulah, okey, Syida cerita sikit lah mengenai pengalaman Syida masa beli ni lah GAE. Pembelian pertama, time tu tengah kecoh lah pasal fundamental. So Syida ni ambil masa sikit nak kenal-kenal dengan QM ni. Syida ambil masa actually bukan sekejap pun, lama juga 8 bulan. Sebab apa 8 bulan sebelum Syida join fundamental ni, ni pengalaman Syida Syida pernah kena sontot dengan kata produk emas dekat luar. Pelaburan emas yang kata atas angin je, yang kita tak nampak pun emas fizikal dia kat mana. So benda ni pada tahun 2015-2014, time tu tengah kecoh pasal Tok Belagak kan, betul tak? Siapa yang apa kata aktif pasal emas ni, diorang akan tahulah. So apa yang jadi dekat situ menyebabkan Syida jadi trauma, of course lah. Lepas tu Syida jadi risau lah sebelum nak join fundamental ni. So orang kata kita buat due diligence ni lamanya. Memang sebab kadang-kadang kita teringat, kadang-kadang tak teringat. So bila dah confirm, confident nak join, tapi nak join bawah kata strangers pula, boleh ke strangers ni guide aku? Kita tertanya-tanya kan. Lepas tu jadinya kebetulan Nubli, Syida punya referral lah, terus PM Syida kata pernah dengar fundamental, cakap tak payah nak kata tak payah nak tanya lebih, Syida terus minta link dia. Pernah dengar, terus excited sebab akhirnya ada juga kawan yang buat fundamental yang Syida nak tahu lebih lanjut sebab kita dah confident dia dah confident, dah buat due diligence betul-betul. 8 bulan tu lah kata tengok je orang lain jadi CCTV 8 bulan tengok orang lain untung, betul ke betul last alhamdulillah masuk juga fundamental, join fundamental. So lepas join tu terus dah beli satu unit masa tu bulan 5 tahun 2022. Masa tu bulan 3 berlakunya perang Ukraine dengan Rusia, harga emas naik buat kenaikan tertinggi 66 USD. So lepas tu dia turun dan masa 2 bulan tu, bulan 5 dia turun sampai 62 Syida terus beli satu unit. Kita beli sebagai benchmark lah, tapi masa tu Syida tak tahu, Syida ingatkan boleh untung terus. Rupanya daripada 62 USD turun lagi, tak ada non-stopnya, dia turun. So dia turun sampai 60 USD, Syida beli satu unit lagi. Dia turun 58 USD, Syida beli lagi satu unit. Itu kita panggil bila harga emas turun, kita fokus pada grammage. So kita tambah beli, kita ikut modal yang kita ada. So dia turun sampai 52 USD, Syida dah tak ada modal dah. Syida ada 3 unit je modal Syida time tu. So tunggu je lah, tak apalah kata tak ada modal, tunggu je lah kan. Bila turun sampai 52 USD, Syida punya account yang pertama 62 USD tu dah jadi negatif. Negatif you all, negatif sedih tau. Negatif 200 USD. Apa yang Syida buat, tunggu je lah, sebab kalau dia pernah naik yang tertinggi, dia boleh turun yang terendah dan dia boleh naik balik. So kita percaya pada harga emas, kita percaya pada emas tu yang sentiasa bernilai. Okay, so betul apa yang jadi 52 USD tu memang ramai orang beli, ramai orang borong. Lepas tu dia mula naik
mula naik sikit dan mendaki balik sampai dia naik sampai 63 ke 65 USD masa tu. Pada tahun ni, Cik dah beli tahun lepas bulan 5, tahun ni bulan 2 Cik dah jual, harga emas naik 66 USD balik ataupun 63 USD. Tak ingat Cik dah 66 kot, nombor 5 Cik dah jual. Cik dah untung 34%, iaitu RM510. Time tu happy ke main lah, walaupun 9 bulan Cik dah tunggu beli yang pertama tu saja. Cik dah untung 34%. Mana nak dapat dalam masa 9 bulan? Tempat lain macam AXS ke, tabung hajah ke, kita punya fixed deposit ataupun unit trust. Unit trust pun 20% dalam masa 5 tahun kita baru boleh untung 20%. Tapi dengan Quantum Metal, satu unit 1,500 Cik dah dapat balik masuk akaun sebanyak 2,000. 510 Cik dah untung. So dia untung dan 2,000 lah. Maknanya Cik dah dapat balik 510. Untung bersih Cik dah. Okay, so daripada situlah kata pengalaman mematangkan, so kita dah belajar lah, okay, dah tahu dah bila masa Cik dah akan advise klien untuk beli dan untuk jual. So itu pengalaman untuk Cik dah sedikit sebanyak. Okay, jangan yang selalulah moderator Huda di Huda ni selalu mention, kalau macam ni kita nak kena pasti scammer ni, Cik dah tak ada ilmu yang menyebabkan Cik dah kerugian almost dalam belas ribu jugalah, kata Cik dah pakai duit kahwin tau. Sedih pakai duit kahwin, kata guna duit kahwin tu untuk invest dalam emas tu, last habuk pun tak ada. Yang dapat rugi, sedih lah kan. So apa yang jadi, apa Didi Huda mention, kita kena tahu ilmu sebelum melabur. First of all, kena tengok yang dijanjikan tu, pulangan yang dijanjikan tu adakah fix. Maksudnya setiap bulan dia kata you akan dapat RM100, RM200, RM500. You masuk harga macam ni, you masuk harga RM1,000, you akan dapat balik RM10,000 ataupun RM20,000, ikut suka hati dia je. Dan setiap bulan you akan dapat fix macam ni. Diorang akan letak harga fix. Dia macam Quantum Metal, memang kita tak ada janji bulan bintang pun harga kita masuk macam ni, kita akan dapat macam ni. Tak ada. Semua atas pada kita. Jadi dia cakap, ada orang masuk harga yang sama, jual pada harga berlainan mengikut target dia. So macam Syida ada target 10%, lepas tu tunggulah boleh naik lagi ni, insya-Allah tunggu 20%. Dah naik 20%, tunggu lagi lah 30%, lah 34% baru Syida jual, sebab geram. Kata lama kita tunggu unit dia ni 9 bulan baru untung 510. Alhamdulillah. Kata bersyukurlah walaupun dah 9 bulan dah untung 510, 34%. Alhamdulillah. Tu je lah Syida boleh share untuk melakkan kita ni kena mangsa scammer seterusnya. Kita tengok pada situ. So Quantum Metal memang tak ada janji bulanan bintang, sebab tu Syida yakin, sebab tu Syida keep on beli. Alhamdulillah lah dengan Quantum Metal ni. Walaupun JE5 pun Syida beli, JE10 pun Syida beli, GCA pun Syida buat. Okay. So semua produk kita boleh test, semua produk kita boleh guna. No need to worry. Itu je lah perkongsian Syida untuk hari ni. Ada soalan boleh tanya. Okey, alhamdulillah. Kita pun dah dapat perkongsian yang sangat telus, sangat alhamdulillah. Ini pengalaman sendiri Dia betul lah pada siapa-siapa sahabat. Mungkin berita baik pada siapa-siapa yang tak pernah join mana-mana skim jual beli emas sebelum ni. Saya sendiri pun lah belum pernah involve dalam emas. In fact tak pernah ambil tahu langsung pasal emas kan. Tapi alhamdulillah Allah izinkan untuk saya bertemu dengan Dr. Vida waktu tu. So terus jatuh cinta dengan Quantum Metal, dan alhamdulillah hari ini saya bersama dengan sahabat-sahabat konsultan lain dalam TGC ni, semua sangat best-best, sangat-sangat sporting. Puan Syida ni antara orang yang terawal lah saya jumpa, dan antara orang terawal juga yang saya attend kelas beliau, dan alhamdulillah hari ini saya bersama dengan beliau lagi pada malam ni. So insyaAllah Puan Syida juga antara yang aktif juga buat sharing dengan tim kami TGC, dan Puan Syida sendiri pun pernah kendalikan training, program training beliau sendiri di TGC. So di sini ingin juga saya maklumkan pada sahabat-sahabat di luar sana yang ada dengan kita pada malam ni, di TGC kami tu sebenarnya kami memberi ruang pada semua barisan-barisan konsultan maupun yang bakal konsultan yang ada di dalam tim TGC untuk
call saya ataupun call mana-mana tim TGC untuk gunakan bilik training kami dengan percuma. Seperti mana Puan Syida pernah buat, dia panggillah semua tim-tim dia, dibawakan potensi-potensi klien beliau semua datang ke training center kami. But unfortunately sekarang ni hari Sabtu semua telah diambil lah oleh TGC sendiri. So anda boleh pilih hari lain. Sebab kami hari Sabtu pun tak lama bermula jam 8.30 hingga 1 tengah hari je. Mungkin you all semua boleh ambil belah petang. So itu antara inisiatif daripada Dr. Vida sendiri, sebab dia tahu macam mana susahnya nak bermula tanpa apa-apa. Sekarang ni time dia lah memberi. So insyaAllah kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Vida yang sentiasa memberi ruang dan peluang kepada sahabat-sahabat semua, especially di bawah tim TGC. So Puan Syida mungkin ada 2-3 minit kata-kata akhir, kata-kata semangat buat kawan kita dekat luar sana, insyaAllah. Mungkin beliau perlukan kata-kata semangat. Nasihat dah bagi tadi. Kata-kata semangat tak tinggal lagi. Okey, untuk Syida, kata-kata semangat dari Syida, nak buat jangan jadi macam Syida. Buat terus. Dah buat due diligence, dah buat DD yang kata kan, dah buat due diligence ni, dah yakin, terus start. Jangan tunggu, jangan risau apa orang kata, keep on sharing dekat WhatsApp status, dekat Facebook posting, sebab ramai je yang silent reader. Diorang akan baca, tengok, ada tu lepas tahun jadi CCTV, baru dia join. Dia yakin lah, oh Syida, lama kau buat kan? Lama aku tengok status kau ni. So, daripada situ dia mula PM kita. So, sebenarnya memang ramai je berminat. Cuma mungkin dia macam Syida sendiri yang masih ragu-ragu. Betul tak? So, Betul. kita sendiri macam ada perasaan betul ke QM ni. So, satu je Syida nak yakinkan adalah kita tunjuk bank tu. Bank nak buat due diligence dengan Quantimeter, ambil masa bukan sekejap tau. Bukan 8 bulan, bukan 3 bulan, tapi sekurangnya 2 tahun. Diorang akan buat background check, reputation check, company check dengan Quantimeter. So, diorang dah yakin dengan Quantimeter, diorang jadikan Quantimeter ni sebagai supplier diorang. Maknanya it's a legit business, okay, dengan Quantimeter ni. So, tak perlu risau, insya-Allah memang orang akan berkata-kata mengenai Quantimeter, dan bila orang berkata pasal Quantimeter, Syida sendiri ada perasaan yang tergugat yang macam betul ke apa aku buat ni. Tapi benda tu Syida tepis balik dengan banyakkan bertanya. Bila banyakkan bertanya, tanya kita, direct referral kita ataupun dalam grup TGC sendiri, mereka sangat supportive, yang kita sentiasa memberi respon yang positif. Dan alhamdulillah daripada Syida kata rasa ragu-ragu, terus jadi kata semangat daripada introducer, Syida terus fokus untuk jadi dealer, alhamdulillah. So ada kat dalam ni just nak jadi investor saja pun boleh, tak ada masalah. Ada yang nak jadi introducer ataupun nak dapatkan commission atas belian sendiri pun boleh. Alright, so tu je kata-kata tak akhir daripada Syida. Tak banyak, mungkin tak macam orang lain yang lagi yang kata positive mindset, sebab Syida sendiri macam cerita daripada pengalaman Syida sendiri, how negative I am with Quantimeter at first, and then bila dah yakin, dah kenal produk, dah kenal orangnya, dah kenal bank-banknya, barulah kita change that mindset from negative to positive. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan speaker kita yang bersudi bersama dengan kita pada malam ni. Korbankan masa beliau bersama dengan keluarga untuk buat sharing. Semoga kita doakan urusan Puan Syida dipermudahkan sekeluarga dunia akhirat dan dikurniakan rezeki dan kejayaan di dalam Quantimeter itu sendiri khususnya, dan Allah pemudahkan urusan Puan Syida untuk naik ke dealer developer dan terus ke merchant. Amin amin ya rabbal alamin. So kita pun doakan bersama kita. So terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua partisipan yang sangat setia bersama kita tepat jam 9 hingga sekarang. So saya juga ingin mengambil kesempatan mewakili tim TGC khususnya ingin memohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa kesilapan dari saya. Sungguh yang cantik indah itu semuanya datang dari Allah, yang cacat cela itu datang dari saya, dan insyaAllah saya akan baiki dari masa ke semasa. Terima kasih. Terima kasih banyak Cik Ani, terima kasih banyak Cik Juraida Afendi, terima kasih banyak saya ucapkan, dan insyaAllah kita jumpa lagi pada siri akan datang.
Malam besok kita akan bersama dengan Dealer Najmi dan juga speaker jemputan untuk membincangkan untuk buat perkongsian berkenaan dengan master account. Okey, terima kasih banyak Puan Syida. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di siri akan datang. Dan saya sudahi sesi kita pada malam ni dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua dan selamat malam. InsyaAllah.